Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Rosdi. Nombor metrik saya adalah F2019. Tajuk yang kita orang akan bentangkan hari ini adalah faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Okey, bagi pendahuluan, penjajahan oleh kuasa-kuasa asing ke atas tanah Melayu telah bermula pada tahun 1511 apabila Portugis menghancurkan keagungan Empayar Melayu Melaka diikuti Belanda, Inggeris dan Jepun. Dasar kuasa asing telah mengubah corak kehidupan di tanah Melayu. Yang pertama, kehidupan tradisi masyarakat Melayu. Yang kedua, struktur pentadbiran yang sedia ada dalam masyarakat. Dan yang ketiga, dasar-dasar imperialisme adalah lebih didorongkan oleh perkembangan semasa di Eropah yang sibuk memperjuangkan fahaman nasionalisme dan negara bangsa. Antara faktor-faktor imperialisme ke barat adalah ekonomi, sosial dan politik. Okey, bagi pengenalan pula, corak masyarakat kolonial barat berlaku dalam masa yang singkat. Ia meninggalkan satu kesan yang luas walaupun mungkin tidak mendalam. Di Eropah, alam Melayu dan peradaban Islam, orang Sepanyol menyebarkan dan mengembangkan agama Kristian dan Filipina dengan bersungguh-sungguh. Portugis menyebarkan agama Kristian di tanah Melayu tidak ketara. Contoh kawasan penempatan awal British adalah Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Di tanah Melayu pula, pengaruhnya di bidang material dan keseluaran sahaja. Kebudayaan dan institusi sosial banyak mempengaruhinya. Kesimpulannya, ia mengubah kehidupan asal di negara ini meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik. Kedua, dasar-dasar kemasukan imigran, pendidikan vernakular, pemecahan ekonomi mengikut kaum, sistem residen dan dasar pemerintahan berpusat telah mengakibatkan cara hidup tradisi terhimpit dan tidak dihiraukan oleh penjajah British. Yang ketiga, sistem pemerintahan bertunjangan sistem beraja dan pembesar dan telah berjaya mengharungi kehidupan ratusan tahun akhirnya hilang sedikit demi sedikit. Yang keempat, muncul masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbilang kaum dan bangsa. Satu sistem ekonomi moden yang mementingkan keuntungan dan mengamalkan sistem pentadbiran berpusat. Dan yang terakhir, wujud tanah Melayu sebagai negara baru dengan rakyat dan sistem kehidupan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Hafiz bin Mazzoeh. Nombor metrik F2009. Ekonomi. Bagi menjana perkembangan industri, perkilangan revolusi pertanian memerlukan banyak bahan mentah. Antara bahan-bahan mentahnya ialah biji timah, getah dan kelapa sawit. Pada tahun 1830-an, mereka bersaing dengan Eropah, negara-negara Eropah yang lain. Pengenalan tarikh bertujuan untuk melindungi kepentingan industri perkilangan dalam negaranya. Penubuhan pangkalan syarikat Hindia Timur di Madras dan di Benggala India semakin meluas. Dengan pengenalan kapal berkuasa wap, revolusi perindustrian telah berjaya mempercepatkan pelayaran dan menyediakan kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Pada penghujung abad ke-19, kapal berkuasa wap telah digunakan secara meluas dalam perdagangan antarabangsa. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 berjaya memendekkan jarak perjalanan antara barat ke timur. Contohnya mempercepatkan penghantaran barang dan mengjimatkan kos. Kesimpulannya, kepentingan ekonomi serta menyebarkan agama dan kebudayaan mereka mencetuskan inflasi yang buruk kepada tanah jajahan, memberikan gerakan nasionalisme dalam kalangan rakyat tempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal. Hari ini saya akan bercakap tentang faktor sosial imperialisme barat ke Asia Tenggara. Pendahuluan. Selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara barat, mereka beranggapan adalah menjadi tanggungjawab sosial mereka untuk mentamadunkan penduduk Asia Tenggara yang dilihat masih mundur kerana bergantung kepada kegiatan berasaskan pertanian mereka. Faktor sosial imperialisme barat ke Asia Tenggara. Rantau Asia dilihat sebagai sebuah rantau yang berpotensi kerana hasil sumber bumi yang tinggi. Orang Barat beranggapan kebudayaan dan ketamadunan mereka lebih tinggi dari Asia Tenggara. Mereka melaungkan konsep White Man's Burden seperti yang dicanangkan oleh penyair Inggeris, keinginan Kristian untuk menyebarkan agama Kristian dan tamadun Eropah.
Kesimpulan, kita mampu menilai impak negatif imperialisme di Asia Tenggara dalam segi sosial budaya. Oleh itu, kita harus mempertahankan kebudayaan tanah air kita untuk tidak pupus daripada kebijakan Barat dan Thailand. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Azri bin Basri, nombor matrik 17 DDT 21F2003. Hari ini saya akan membentangkan faktor dua politik penjajahan dan imperialisme Barat ke Asia Tenggara. Pembentukan negara bangsa di Eropah menyebabkan negara-negara tersebut berlumba-lumba untuk mendapatkan kawasan jajahan baru. Penguasaan dan pemilikan kawasan tanah jajahan yang luas dan banyak merupakan simbol kekuatan dan keagungan sesebuah negara. Pelbagai perjanjian telah dibuat antara mereka bagi menentukan kawasan pengaruh masing-masing. Kesan imperialisme Barat. Kemasukan penjajah Barat ke Asia Tenggara telah menyebabkan hilangnya kepentingan sistem pentadbiran tradisional. Para pemerintahan telah menerima para penasihat dan juga pentadbir dari Barat dengan cara terpaksa. Kuasa Perancis menjadi saingan kepada Britain telah menjajah di Indochina. Kesimpulannya, negara penjajah imperialisme seperti British, Portugis dan Jepun telah banyak mempengaruhi etika dan peradaban negara Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh ini telah membawa manfaat yang banyak, yang besar kepada Malaysia, seperti menubuhkan sekolah vernakular yang menyebabkan lebih banyak rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang tinggi, tidak mengira kaum dan bangsa pada hari ini. Jadi peninggian idea dan perubahan negara Barat dalam ekonomi, sosial dan politik harus diambil sebagai teladan dan dipertimbangkan untuk memajukan negara Malaysia dengan lebih lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Fatimi bin Rusli, nombor pendaftaran F2045. Di sini saya akan membentangkan kesimpulan nilai murni dan harapan bagi topik faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban. Kesimpulan yang saya dapati ialah kepentingan ekonomi serta menyebarkan agama dan kebudayaan mereka. Selain itu, memberikan implikasi yang buruk kepada negara tanah jajahan dan mencetuskan gerakan nasionalisme dalam kalangan rakyat tempatan. Nilai murni pula memiliki jati diri yang tinggi dan tidak mudah menerima pengaruh luar, serta mempunyai sikap taat dan setia kepada negara. Akhir sekali, mengekalkan kedaulatan malah berjaya mengisi kemerdekaan tersebut. Harapan kepada negara dan bangsa. Bertoleransi untuk membina perpaduan negara. Selain itu, sandarkan harapan agar masyarakat kita jati diri dan identiti negara yang menjadi kebaan kita sentiasa terpelihara. Sekian, terima kasih, dan itu saja bagi akhir topik faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Terima kasih.